Assalamualaikum. Okey, bersama saya lagi. Saya di Institut Memandu IM ataupun Sekolah Memandu. Hari ini saya ingin terangkan sedikit tentang ujian pemanduan lah, ataupun penilaian ujian memandu bagi elemen parkir CC lah, ataupun side parking. So ini contoh parkir CC di kawasan ataupun di tempat IM saya lah. So apakah perkara-perkara yang akan dinilai semasa melalui ataupun melakukan elemen parkir CC ini? Ada beberapa yang perlu kita ambil kira, ataupun biasanya apa yang dinilai oleh pegawai JPJ ataupun penilai. Saya akan terangkan satu persatu apakah markah ataupun apakah elemen yang diuji lah semasa melalui parkir CC ni. So seperti biasa, untuk memarkir CC ataupun melakukan mana-mana elemen di dalam dita memandu, kita kena lakukan rutin selamat memandu, iaitu SITO. Okey, so SITO ni kira dah macam benda yang regular lah, ataupun benda yang common kita akan lakukan semasa kita melakukan KPP 2 ataupun KPP 3. Okey, even selepas kita habis ataupun tamat daripada ataupun sekiranya kita sudah dapat lesen pun sekalipun, kita kena pastikan bahawa SITO ini adalah perkara yang biasa kita akan lakukan di mana-mana kawasan lah, di persempangan, okey, di mana-mana bahagian jalan. Okey, so SITO ataupun rutin selamat mandu adalah perkara yang pertama sekali yang akan dinilai semasa melalui parkir CC ataupun side parking. Yang keduanya, kita kena memastikan bahawa roda ataupun tayar kita selari dengan badan motorkar lah. Maksudnya kita kena pastikan tayar kita tegak, okey, berhampiran. Bila kita ingin memarkir CC, kita kena pastikan bahawa kenderaan kita berada hampir dengan petak ataupun garisan berwarna putih ni, ataupun kawasan petak parkir ni dengan cara yang betul lah. Okey, yang seterusnya, kita kena aplikasikan juga teknik yang betul bagi pegangan dan pusingan steering kenderaan kita lah, iaitu gunakan cara pull and push. Okey, kedudukan tangan kita sentiasa pada kedudukan 3 ataupun 9 ataupun 2 ataupun 10. Okey, so kita kena pastikan semasa pusingan kenderaan yang kita lakukan itu menggunakan cara pull and push. Okey, seterusnya kita kena letakkan kedudukan motorkar kita ataupun kenderaan kita pada kedudukan yang selari dengan petak lah. Okey, yang tu yang saya maksudkan tentang berhampiran dengan petak. Dan seterusnya, kita kena sebelum masuk mana-mana elemen lah, okey, bukan saja parkir CC, kita mestilah horn dan angkat tangan kanan kita untuk menunjukkan bahawa kita ingin melakukan pergerakan parkir CC lah. Okey, dan seterusnya setelah kita selesai melakukan parkir CC ataupun side parking, kita juga kena horn sekali lagi dan angkat tangan kanan untuk menandakan bahawa kita telah tamat ataupun kita yakin bahawa kita telah melakukan dengan baik pergerakan ataupun parkir CC lah, ataupun side parking. Seterusnya, perkara-perkara asas lah, ataupun markah-markah asas yang biasanya dinilai oleh penilai ataupun penguji lah semasa melalui parkir CC. Dan ada juga perkara-perkara mandatory lah, yang mana perlu dielakkan secara total kita melakukan semasa melakukan parkir CC ataupun side parking. So antara perkara mandatory yang perlu kita elakkan ialah kita kena make sure atau pastikan bahawa kita tidak melanggar atau menyentuh mana-mana garisan, benteng ataupun divider semasa melakukan pergerakan di kawasan parkir CC. Okey, itu yang pertama. Dan yang keduanya, kita kena pastikan bahawa juga keseluruhan kenderaan ataupun badan motorkar kita berada di dalam petak secara keseluruhan. Maksudnya keempat-empat tayar itu berada lurus di dalam kawasan petak parkir.
Dan seterusnya kita kena pastikan juga bahawa side mirror kita ataupun cermin sisi kenderaan kita kiri dan kanan berada juga di dalam kawasan petak. Dan pastikan juga bahawa bumper hadapan ataupun belakang kita juga berada di dalam petak dan tidak menyentuhi mana-mana bahagian line berwarna putih ataupun divider ataupun benteng lah. So maksudnya kenderaan itu mestilah berada di tengah-tengah kawasan petak, okey, berwarna putih itu dan tidak terjulur keluar lah. Okey, yang seterusnya mandatory juga kita kena pastikan bahawa tidak adalah mana-mana badan ataupun body kenderaan kita berada terjulur keluar semasa memasuk atau keluar daripada petak. Okey, maksudnya kita kena pastikan bahawa kita masuk dan keluar dengan cara yang selamat lah semasa melalui parking sisi. Dan seterusnya kita kena pastikan juga pergerakan parking sisi kita semasa masuk dan keluar daripada petak adalah dalam masa 5 minit. 5 minit okey, tidak melebihi daripada 5 minit. Sekiranya kita lebih daripada 5 minit melakukan pergerakan parking sisi, maksudnya kita telah melanggar salah satu elemen pemakahan mandatory. Okey, dan akhir sekali seperti biasa mandatory juga kita kena pastikan bahawa kita tidak terlibat dalam apa jua kemalangan semasa melalui ataupun melakukan parking sisi ataupun side parking. So itu sahaja penerangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.